Hai, apa khabar? Selamat pagi bersama dengan saya, Coach Abdul Fazmin, Halal Coach. Hari ini akan saya terangkan berkenaan cara mohon sijil halal JAKIM. Part 1 daripada 5, saya pecahkan kepada 5 part kerana hari ini kita akan bicarakan tentang 3PDS formula. Yang pertama, P adalah premise. Jadi ini adalah part pertama. Okey? Jadi, syukur Alhamdulillah pada bulan ini, awal bulan ini, Datuk Seri Zahid Hamidi merasmikan Halal on Track. Halal on Track ni adalah inisiatif JAKIM untuk mempercepatkan proses permohonan halal. Sebab apa? Sebab industri dah banyak bising. Kata mohon halal lambat. Secara average-nya, yang kita tahu adalah 9 bulan kan. Yang itulah apa yang Datuk Seri Zahid Hamidi dia buat press statement hari itu. Jadi kata average 9 bulan, tanya media 9 bulan. Okey, kalau ikut pengalaman kami, konsultan, kami akui ya memang betul secara average 9 bulan lah. Walaupun timeline yang kami buat kepada klien adalah 3 hingga 6 bulan. Paling tepat 3 bulan, paling optimum sebenarnya 6 bulan. Tapi dia boleh jadi lebih lah, dia boleh jadi lebih, kadang-kadang setahun pun ada. Sebab apa? Sebab premise tu sendiri ataupun ialah documentation apa tak lengkap pemohon tu sendirilah, pemohon tu sendiri yang buatkan benda ni jadi lama lah. Jadi elemen 3PDS, formula 3PDS yang kami terangkan ini adalah untuk mempercepatkan bahagian persiapan ni. Sebab apa? Inisiatif Halal on Track 30 hari ni dia dijamin 30 hari boleh dapat halal dengan syarat permohonan tersebut yang dihantar tu mesti lengkap. Jadi bila kita cerita lengkap ni lah yang kita cover dalam 3PDS. Sebab bila kita cerita lengkap, the hardest part dalam permohonan sijil halal ni adalah nak lengkapkan itulah. Itu yang susahnya sebenarnya. Bukan part yang JAKIM. JAKIM dia boleh cepat je, tak ada masalah. As long as dokumen yang bagi tu semua lengkap cantik. Dia boleh proses cepat je. Tapi sebenarnya yang banyak sangkut adalah persediaan permohonan untuk bagi lengkap. Yang tu kita ceritakan dalam 3PDS formula halal management. Okay? Jadi, 3PDS ni kita summarizekan daripada sumber-sumber rujukan halal lah. Contohnya daripada MS 1500 2019, daripada MPPHM 2020 dan MHMS 2020. Jadi ringkasannya, dapatlah kami formula 3PDS untuk memudahkan usahawan, untuk memudahkan kami mengajar, untuk memudahkan kami menguruskan halal, untuk memudahkan kami coaching halal dan memudahkan usahawan untuk mohon halal sendiri. Kami buat formula ni pakai sahaja. Okay? Jadi 3PDS ni saya ulang lagi. Dia adalah P yang pertama adalah premise, kemudian P yang kedua adalah product, P yang ketiga adalah people, D adalah dokumen dan terakhir sekali S adalah sistem. Jadi formula ni kami buat sejak 2015 berdasarkan pengalaman kami sejak 2009 lah. Okey. Jadi bila kita kena pakai, formula 3PDS ni bila kita nak start mohon halal lah. Jangan submit dulu. Sebelum submit, kita mohon, kita check dulu. Pakai ni checklist kita ni, 3PDS ni. Okay? Jadi, sebelum kita apply yang pertama ni, pastikan check dulu elemen ni. Yang pertama, bila kita cerita pasal premise ni, kita cerita pasal sebelum kita nak sewa premise ni. Sebelum lagi, kalau boleh sebelum lagi. Kita nak pemilihan premise lokasi ni sangat penting. Jadi, kenapa benda ni penting adalah sebab kalau kita tak cover, kalau kita tak check betul-betul, okay, syarat-syarat atau elemen-elemen atau sub-elemen yang berada dalam premise ni, dia akan memberikan implikasi yang buruk kepada permohonan kita. Dia akan menyebabkan permohonan kita ni akan gagal. Okay, ataupun kalau tak gagal pun, dia akan prolong kita punya permohonan ni, kadang-kadang boleh jadi sampai 1 tahun. Kadang-kadang sebab premise sahaja. Okay, jadi macam pengalaman kami, case study lah. Case study klien kami di PJ. Di PJ, dia buat produk kaya, bukan kaya bukan. Dia produk roti kaya sapu tu. Okay. Dia adalah produk
tradisi turun-temurun daripada nenek dia, yang resepi ni dah berumur 80 tahun. Jadi Chinese lah. Okey. Jadi dia daripada home base dulu ni dia nak berpindah kepada premis lah, dengan niat dia nak luaskan pasaran dia. Bila ada premis, dia akan dapatkan sijil-sijil yang berkenaan untuk masukkan pasaran-pasaran yang lebih luas. Tapi apakan daya, dia sewa premis dulu baru dapatkan info berkaitan halal. Okay, baru cari konsultan, baru cari advisor apa semualah. Jadi bila saya datang ke premis tersebut, saya dapati premis tersebut memang tak sesuai untuk dapatkan persediaan halal, tidak cukup syarat. Sebab apa? Sebab Majlis Pemandaran Petaling Jaya di PJ lah, tidak membenarkan premis tersebut yang dah sewa selama 6 bulan tu, tidak membenarkan untuk produce makanan. Kilang tak boleh. Dia hanya untuk menjual sahaja. Proses tak boleh. Penjualan boleh, proses tak boleh. Jadi disebabkan itu dia tertangguh, permohonan tertangguh daripada 6 bulan. First saya datang 6 bulan, kemudian sampai ke setahun, sampai setahun lebih, tidak ada apa-apa progres sebab premis tidak menepati. Okey, jadi cuba tuan-tuan bayangkan dari segi kerugian, berapa banyak dah rugi, sewa sahaja tapi tidak dipakai, dan fasiliti dalam cukup lengkap tuan-tuan, sudah direnovate, dah letakkan perkakas proses semua dah ada. Tapi tidak boleh proceed, tidak boleh dapat persediaan halal. Jadi rugilah, nak tak nak dia perlu pindah premis. Okey. Jadi ada lagi premis yang bila kita semak, dia berada di lokasi banjir. Bila berada di lokasi banjir tuan-tuan, katanya owner tu di sini ni di sini, saya tak boleh beritahu tempat Okey. Klien kami di sini dia kata setahun kadang-kadang 3, kadang-kadang 2 kali banjir. Mesti banjir. Banjir bukan sebab banjir air laut, sungai apa. Banjir sebab hujan lebat. Jadi memang kawasan tu agak rendah. Jadi hujan. Bila hujan, dia tak sesuai. Dia akan air masuk premis, dia tak sesuai untuk buat pemprosesan makanan. Jadi dia nak, kalau tetap di situ boleh tuan-tuan puan-puan. Kalau tuan-tuan ada premises tu, nak juga duduk situ sebab lokasi strategik apa. Tapi tuan-tuan akan memerlukan kos yang banyak. Kos yang banyak dari segi renovasi untuk memastikan air hujan tu tidak masuk ke dalam premis. Kalau perlu tinggikan premis, kena tinggikan premis lah. Jadi itu memakan belanja yang banyak. Pada saya as a business person, tak relevan lagi lah. Better cari tempat lain yang bebas daripada perkara-perkara inilah. Okay. Ada lagi klien kami yang dia nak buat proses memproses aiskrim di flat. Okay. Di flat ni, flat yang lama ni, biasanya di bawah tu ada kedai. Ada kedai kan, biasanya kedai runcit kan. Dia nak sewa di situ, dia nak sewa tu untuk buat proses aiskrim. Jadi memproseskan, jadi kilang lah. Bila kilang sama juga lesen PBT memang takkan approve. Jadi lokasi ni pilihan penting. Untungnya klien ni dia rujuk saya dulu, dan saya tengok premis tu, saya beritahu jangan risiko hanya kerana murah. Jadi kita ambil premis tu, walhal kita ni nak mohon halal. Jadi buat apa kita ambil risiko sedemikian. Okay? Jadi siapa yang perlu tahu sebenarnya benda-benda ni? Okay? Pemilik lah kena tahu. Sebab pemilik yang buat decision untuk kita berada di lokasi mana kan. Jadi pemilihan kedai ni ada kritikal, pastikan dapat dulu information premis yang mana yang boleh dan tak boleh. Okay? Jadi sub elemen di bawah premis ni, apa yang kita cek adalah first kali lokasi di mana lah. Okey, lokasi tu kat mana, dekat kawasan banjir, adakah dekat dengan kawasan penumpusan sampah, adakah dia banyak haiwan berprosak. Contohnya, ada klien ni dia nak sewa premis, tapi di belakang premis tu ada orang buat pemeliharaan burung walit dekat atas kan. Jadi banyak sangat burung kat situ, banyak sangat bird dropping, dan bila kita tahu, kita pun sedia maklum bahawa bila burung ni dia ada banyak penyakit-penyakit yang bawaan burung bawaan burung. Jadi sangat-sangat kita recommend untuk elakkanlah beroperasi di premis-premis sebegini. Okey.
Jadi bukan itu sahaja, bukan lokasi premis saja, kita tengok juga di luaran premis. Adakah premis ni berada di kawasan pelupusan sampah, di tempat yang kotor? Kenapa? Sebab di situ biasanya banyak lalat, banyak kita panggil lilati, lipas, tikus, lipas, lalat, tikus. Tiga haiwan perosak ni lah untuk makanan kita panggil lilati. Jadi bila kita berada di tempat yang sedemikian akan banyak prosedur, banyak risiko-risiko ancaman, okey, yang mungkin kemungkinan besar lah sebenarnya bila nak makan dia akan carilah di premis tuan dan puan-puan. Okey, dia akan masuk. Okey, jadi bila kita cerita pasal premis, kita tengok juga di dalam susun atur premis, macam mana layout disusun, adakah pakai L, U atau straight. Kemudian kita tengok juga bekalan air, adakah bekalan air itu dia pakai water filter yang halal. Kemudian kita tengok juga sinki. Sinki, adakah sinki basuh tangan? Sinki itu mencukupi dalam premis. Adakah dia berada di tempat yang penting? Yang penting. Kemudian apa lagi? Tandas. Katakanlah pekerja 30 orang, tandas cuma satu. Jadi tak mencukupi lah. Kita tengok juga tandas cukup lengkap tak fasiliti tandas. Ada tak semua elemen-elemen? Ada lagi elemen-elemen lagi kita cek. Contoh di sinki tu ada banyak lagi. Ada 10 elemen yang kita perlu cek di sinki. Okay? Ruang persalinan. Ruang persalinan pun perlu ada untuk yang nak mohon halal perlu ada halal mesti JMP semua kena ada ruang persalinan pekerja. Dia bukan boleh datang terus bekerja, dia perlu ada satu ruang yang dia perlu salin baju, dia perlu letak aksesori, jam-jam dia perlu letak, okey. Perlu ada loker di situ bilik persalinan. Kemudian store, macam mana susun atur dalam store. Kemudian perlu ada ruang solat. Untuk mohon halal perlu disediakan ruang solat. Okey, untuk kaki tangan muslim ni lah kita nak mohon halal kan. Takkan staff tak semayang jadi pelik pula. Jadi kita perlu sediakan benda-benda ni Jadi pest control. Pest control perlu ada Pest control ada klien yang klien kami dia buat pest control sendiri. Boleh ke? Tidak boleh. Tidak boleh. Mesti ada rekod jadual daripada pest control yang profesional lah. Profesional. Kenapa profesional? Sebab kita mengenali makanan. Bila kita produce makanan, kita perlu tahu bahan-bahan apa yang kita pakai untuk mengawal serangga, racun-racun. Jadi kita tak tahu. Kita tak ada ilmu tu. Jadi pihak syarikat luar ni dia tahu racun apa yang boleh pakai yang selamat untuk makanan dan apa yang boleh letak dalam premis, apa yang tak boleh berada dalam premis. Jadi kalau kita buat sendiri, kita tak tahu benda ni dan kita meningkatkan risiko makanan kita itu terkontaminasi dengan racun-racun serangga ni. Jadi jangan buat sendiri, pastikan tuan-tuan puan-puan dapat perkhidmatan daripada provider lah, daripada provider. Okey tuan-tuan, saya rasa cukup sekat ni saya terangkan tentang premis secara general. Jadi kalau tuan-tuan kalau nak info lanjut berkenaan elemen yang komplit, boleh dapat di website Jumun Halal bahagian sumber. Kami ada buat masterclass. Masterclass di situ ada persediaan premis. Persediaan premis, tuan-tuan boleh rujuk description bawah ni, kami sediakan link. Kat situ ada webinar yang kami pernah buat dulu, kami ceritakan pasal persediaan premis. Okey, pastikan tuan-tuan dapatkan panduan video tu Ataupun yang kedua, tuan-tuan boleh dapatkan kita punya e-book komprehensif yang kita ceritakan cara mohon halal secara komplit. Kat situ juga kami yang ceritakan tentang elemen 3PDS secara penuh lah. Secara penuh, termasuk juga premis ni. Dan untuk anda hari ini, untuk anda-anda yang menonton YouTube kami, Jumun Halal, dan yang subscribe, okey, pastikan anda dapatkan e-book tu, link juga di bawah ini, dengan potongan RM50. Itu on me. Pastikan masa beli tu anda masukkan kod 3PDS, 3PDS macam ni, 3PDS. Pastikan masuk kod ni dan anda akan diberi potongan secara automatik RM50. It's on me, saya belanja, no problem. Asalkan tuan-tuan perempuan berjaya dapatkan halal. Berjaya dapatkan halal dan masuk dalam pasaran halal, pasaran yang bernilai 12 trilion ni. Jadi jangan ketinggalan. Okey, kalau tak nak ikut yang saya suggest tu, tuan-tuan boleh ikut panduan ni lah, panduan atau MS 1500, MPPHM dan MHMS. Jadi
Sekian 3PDS premis dari saya hari ini. Saya Coach Abdul Fazmin, Halal Coach. Sehingga kita jumpa lagi di topik akan datang. Saya akan cover satu persatu elemen 3PDS ini. Assalamualaikum, selamat pagi dan jom mohon halal. Terima kasih.